Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim, innallaha ghafurur rahim, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita diberikan ruang dan peluang untuk hadir ke surau dan meneruskan pengajian kita, kuliah untuk malam ini setelah sekian lama bercuti bercuti PKP. Walaupun di sana batu jemaah boleh lagi, tapi kerana SOP tidak menginginkan mengadakan kuliah maghrib, ya alhamdulillah, keluar pula SOP baru membenarkan. Jadi masa pun dihadkan maksimum sejam. Jadi kita tak boleh lebih lah daripada sejam. Tapi sejam tu lama dah kan. 40 minit dah kan. Bila sejam tu dia macam ceramah pula. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam iman dan amal soleh hinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam situasi hari ini disebut endemik kan. Kita duduk dalam Covid. Suasana kita duduk dalam Covid. Sebelum ini berita kematian demi kematian dengan Covid itu mengingatkan kepada kita bahawa benar apa tu kita sebutkan Covid benar, mati benar. Dan kematian disebabkan Covid itu banyak ramai. Cuma mutakhir ini makin kurang lah. Sehingga kan kalau di kuliah ni dari sudut masa ramai 10,000 tu kan, 20,000 di Kedah 10,000 lebih. Kematian pun menjangkau di Guling saja ada 9, 8, 12 ada. Jadi pejabat agama buat kubur pusat, pusing kubur masjid ni, masuklah masjid KPGA itu kubur terpilih dalam radius 15 km dari hospital Guling. Mudah nak transport turun dari hospital Guling ke tempat tanah perkuburan dan memudahkan proses. Mudah proses. Maka bila kita berhadapan dengan situasi begitu, kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jenazah diminat, jenazah dimasukkan ke liang lahat, maka kita berasa sedih dan mengingatkan kita bahawa sebenarnya kematian itu makin hampir kepada kita kan. Sehingga hari ini ada orang yang apa yang kita sebut tak suka anti-vaccine kan. Sebab boleh jadi ada sejarah-sejarah ataupun daripada kena vaksin itu ada kesan sampingan. Boleh jadi kesan sampingan sehingga menyebabkan kematian dia boleh jadi. Dan mana jadi kita fikir mudah ada orang yang vaksin, Sayyidina Muhammad meninggal, ada yang tak vaksin meninggal. Kerana kematian itu adalah izin Allah.
ketetapan Allah. Kan? Jadi kita di sisi pada pihak jalan ikhtiar. Mari dia kerjaan kata puasa ini sebagai jalan ikhtiar. Menghindar, bukan menghindar, maksudnya benteng. Kan sebab itu disebut kena di WC pun boleh jadi kena, boleh jadi kena. Cuma kesan kena tu risiko untuk tahap 3, 4, 5 tu kurang. Biasa orang kena vaksin ni 1-2 orang gitu. Jadi sebagai langkah pencegahan, dan di sana Sayyidina Muhammad dengan vaksin ni dah boleh mari ke masjid surau. Dari segi lagi banyaklah tempat nak masuk ke Sayyidina Muhammad kedai makan, nak makan di kedai makan Sayyidina Muhammad ada duduk. Saya semalam di jalan, dia boleh datang negeri daerah jalan. Lepas tu nak makan dia rasa terus tanya, ni boleh makan ni? Kata cik dah 2 dah, 14 hari dah, 14 hari. Okey boleh. Alhamdulillah. Mana kalau tak ada tak terus tak boleh makan. Ayo. Tu tak apalah makan. Payah balik makan. Ni ibadat. Nak mari masjid berapa tu, nak mari surau berjemaah Jumaat, nak solat fardu Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh. Petugas akan tengok sikit. Sebab di SOP sebuah ni 2 dos dah matang selepas 14 hari kan? Jadi kita lakulah kan? Baik muslimin hadirin yang dirahmati Allah, baik mukadimah panjang sikit, lama cuti kena panjang. Baik, jadi kita sambung Sayyidina Muhammad di mana kita berhenti dah lama dah. Ada tanda dah. Kita rasa pada permulaan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara tadi lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin 12 Rabiul Awal di permulaan tahun Gajah. Kita lagi hidup di bulan Safar, hujung kira masuk Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kan? Masuk Rabiul Awal kita menyambut kelahiran Nabi. Baik, dari segi hukum sambut tidak ada masalah. Sebagai dengan sambut menambahkan kasih sayang, cinta kita kepada Nabi, ingat kita kepada Nabi. Walaupun di sana ada pandangan tak boleh kan? Sahabat tak sambut tak apalah, kerana kita mutaakhir jauh dengan Nabi 10 tahun dulu dengan Nabi, maka mari guna kita ingat ini bulan kelahiran. Mudah-mudahan dengan kita ingat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita banyak selawat, tambah cinta kita, kemudian kita perbanyakkan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah. Demikian kok kita sambut hari lahir kita, dan boleh. Cuma jangan kita ikut tradisi cara orang lain lah, barat, bukan Islam. Okey, tak ada masalah. Okey. Orang Sayyidina Muhammad dia kata contoh salah ikut budaya waktu tradisi agama lain Kristian. Okey juga. Jadi lilin, tiup lilin. Dan depa sebelum tiup lilin tu yang kata apa? Doa apalah hajat kan. Ada hajat tu sebelum tiup lilin tu hajat. Jadi lilin tak payah potong kek, potonglah dah makan. Dan lepas tu orang tanya saya, okey tak apa lain, ikut suka lah. Sikit terjadi kita katakan saya potong buat KFC, buat McD, buat kan. Jadi kalau nak buat KFC, buat KFC, mungkin order pakai. Cuma kalau kita boleh tulis tu kan, happy birthday, selamat ulang tahun, macam-macam. Tu biasa kalau KFC nak tulis ke mana kan? Allah mesti yang saya nak baik. Jadi tak jadi masalah sambut. Kalau sambut lahir kita syukur, tambah Allah beri izin lagi kita hidup. Kemudian kita berterima kasih kepada dulu 40 tahun dulu aku dilahirkan oleh seorang ibu. Mau kita lahir dulu, ya tak hari kita lahir. Pengorbanan jasa umur kita, mengandungkan kita, kemudian melahirkan kita. Demikianlah pada sambutan-sambutan lain-lain.
tak jadi masalah. Ya, mudah-mudahan dengan sambutan itu sebagai bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah, masya-Allah, tabarakallah. Tak ada masalah. Karena untuk membawa kebaikan, buat. Jangan pula perkara kita kata membawa kebaikan daripada perkara yang dilarang, tak boleh lah. Tapi yang tak dilarang harus. Mu nak makan kek, makan. Mu nak sambung atas hari apa, sambunglah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi selesai situ kita masuk Nabi SAW disusui oleh beberapa orang ibu susuan. Dia masyarakat Arab ni begitu. Dia selain daripada mak sendiri dia ada ibu susuan. Itu juga sebagai kita katakan pelengkap nutrisi kepada bayi. Baik itu kalau kata dari sudut susu ni, susu ibu adalah susu yang terbaik. Kalau kita tinggal susu tu, susu tepung tu yang bawah itu sebagai nak sebut betul lah. Tapi kalau kekalan masa boleh jadi ada apa dengan kerja semua kan. Cuma awal ni kena bagi jugalah, jangan lahir-lahir tak begitu kesian kat bayi tu, tidak dapat menyusu daripada ibu. Kurang-kurang lagi 3 bulan 6 bulan susu awal. Hak comel wa fisaluhu fi amain, sehingga bercai susu 2 tahun. Tu boleh. Tapi kalau kata kerja banyak sikit lah kan, ibu kerja itu. Kalau ibu si rumah 2 tahun penuh boleh. Jangan pula ibu si rumah nak 3 bulan lepas tu susu tepung, rugilah. Sebab dia tak kerja, dia ada sepanjang masa dengan bayi, dengan anaknya, susu 2 tahun. Baik, ibu susuan masyarakat Melayu kita tak biasa. Baik, cuma masyarakat Arab ni sebagai kalau kata diberi apa disusui oleh ibu susuan yang duduk di kampung-kampung, disebutkan bahawa bila kadang ada penyakit di bandar hadar atau di tempat bandar ni, di kampung dengan suasana kampung yang kita sebutkan dengan antibodinya bertambah dengan antibodi dan sebagainya, di kampung ni dia kebal sikit gitu. Kekebalan itu Allah Ta'ala alam. Itu dari sudut kita sebutkan masyarakat Arab lah. Mengikut resam bangsa Arab hadar bandar, bahawa usaha memperolehi penyusu untuk anak-anak mereka dari pedalaman sebagai usaha mencegah daripada penyakit yang terdapat di bandar. Sebagai usaha mencegah penyakit yang terdapat di bandar. Tapi COVID ini masuk abila kampung-kampung masuk dah. Jadi tak ada lah, tak ada kait, tak ada ni lah. Jadi hak penyakit ada di bandar atau ada di kampung tak ada. Jadi hak di kampung tu sebagai satu alternatif usaha supaya yang sebut ikhtiar usaha tu, supaya hak penyakit di bandar tu disusui di kampung tu ada kebal. Baik, di samping menguatkan pembinaan jasad anak-anak, mengemaskan otot-otot, malah ia juga sebagai cara untuk membantu lisan Arab, lisan bahasa Arab, apa fusha di kampung daripada bahasa Arab apa bandar. Dengan bahasa yang baik saja tak boleh lagi. Untuk itu Abdul Muttalib depan Nabi telah berusaha mencari penyusu untuk Rasulullah SAW. Dengan itu beliau menyerahkan Nabi SAW kepada Bani Sa'ad bin Bakr, iaitulah Halimah Sa'diyah, Halimah binti Abu Zuhair. Suaminya dikenali sebagai Al-Harith bin Abu Qira, bergelar Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Adapun saudaranya yang sepenyusuan di Bani Sa'ad adalah Abdullah bin Al-Harith, Anisah binti Al-Harith, Huzafah atau Jazimah binti Al-Harith, iaitu Asyaimah gelarannya lebih dikenali. Beliau yang mengasuh Rasulullah SAW, dan Abu Sufyan ibn Al-Harith bin Abdul Muttalib. Anak bapa saudara Rasulullah SAW itu pun sepenyusuan dengan baginda juga. Jadi kita sebut tadi ni kerana masyarakat Arab tu gitu, cari ibu susuan. Karena tadi ada kepercayaan atau kita sebutkan
usaha tadi, usaha nak supaya penyakit di badan tak kena, usaha nak pembinaan otot jasmani, kemudian bahasa Arab sendiri. Baik, bapa saudara Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib pun pernah menyusu di Bani Sa'ad bin Bakar. Juga dengan itu Hamzah menjadi saudara sepenyusuan dengan Rasulullah SAW dari dua orang ibu, yaitu Zuwaibah dan juga Halimatus Sa'diyah. Karena ibu susuan Hamzah di suatu hari telah memberi susuannya kepada Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW dengan Sayyidina Hamzah ni satu pangkat dia saudara, Hamzah ni saudara Nabi, dan dalam masa yang sama dia juga jadi pangkat adik-beradik sesusuan. Tak ada masalah lah lelaki. Dia bila perempuan lah, lelaki dengan perempuan, kerana dengan sebab adik-beradik sesusuan mengharamkan pernikahan. Kan haram selamanya dengan al-radha'ah, dengan menyusu. Baik. Maksudnya bagaimana Nabi SAW dengan anak-anak anak perempuan Halimatus Sa'diyah, atau anak susuan Halimatus Sa'diyah perempuan yang lain. Baik. Semasa baginda bersama Halimah, beliau telah menyaksikan banyak keberkatan Rasulullah SAW, barakah daripada Nabi SAW, sebagaimana yang telah diceritakan dengan panjang lebar. Mari kita baca cerita ni. Hari ini kita berhentilah. Ibnu Ishaq telah menyebut Halimah telah berkata yang ianya telah keluar dari kampung bersama suaminya dan disertai oleh anak kecil yang masih menyusu. Dia gitulah, ibu susu ni dia nak menyusukan anak susu anak. Ibu ni nak menyusu anak, dia ada anak kecil, baru ada susu lah. Mari tanya, Ustaz, kalau tak ada anak boleh nak ada susu tak? Pening juga nak jawab. Kalau ibu hukum hukum adat lah biasanya, tak ada lah. Tapi hari ni kan dengan teknologi kecanggihan, ada pil untuk bila dia telah diproses keluar susu, begitu sekali. Ada pil juga kat mana lelaki nak jadi perempuan, kalau telah ambil itu tiap hari, jadilah dia nampak pada fizikal dia nak jadi perempuan. Macam-macam ini. Maka ada yang tanya, kita sebut sikit hukum. Dia Sayyidina Muhammad nikahlah suami apa tu, tapi tak ada anak. Nikah yang Allah tidak rezekikan. Kemudian dia nak ambil anak kecil, bayi lah. Kemudian ialah ada anak kita sebut tadi, bila ada anak maka bawa ada susu. Dia tak ada anak ada susu. Tapi dia boleh tanya ni dengan cara ada hormon, hormon supaya merangsang keluar susu. Jadi diberi minum kepada bayi itu. Kemudian diberi minum itu bukan sekali 5 kali, kenyang lah. Dan anak akak dia kecil, dia bagi susu. Maka apa hukum dia? Jadi anak susu. Baik, maka dari sudut hukum, anak susu lah. Anak susu keluar daripada diri dia. Walaupun cara bagaimana, dia lah keluar dari besan hormon tu kan. Hormon maka ambil hormon, beri rangsangan untuk keluar susu dia, zat diri dia. Jadilah anak susuan. Walaupun bukan secara normal yang kata tadi, adat tadi bisa lahir bayi, lahir anak, keluar susu itu biasa, standard. Baik, zaman ni tak ada dalam itu. Zaman ni ada bayi, maka dia ada susu nak menyusukan bayi. Dalam masa yang sama dia nak ambil upah nak menyusukan. Gitu. Maka hukum ambil upah nak menyusukan boleh. Upah. Cuma kita sebut kan tak biasa. Kita tak biasa anak kita
minta orang susukan, tak biasa. Masyarakat kita tidak biasa. Baik, kalau buat, dia kena buat macam mana sebuah, dia kena rekod. Macam rekod kehadiran tu, kena rekod tu. Sebab apa nanti dia hubungan tu, hubungan dia balik suara, dia khawatir takut nikah, tak boleh. Kena haram nikah adik-adik sesuai. Baik, sambung lagi panjang. Kemudian beliau pula bersama-sama wanita-wanita Bani Sa'ad dalam rangka mencari anak-anak sesuai dengan katanya, ini berlaku di tahun kedua di mana kami tidak memiliki apa-apa pun. Katanya lagi, aku telah keluar dengan menunggangi keldai betina, Qamra panggilannya, bersama kami untuk demi Allah, untuk kami tidak mengeluarkan susu sedikit pun. Keringlah, tak ada susu. Malah pada masanya kami tidak dapat tidur kerana anak kecil kami menangis di sepanjang malam lantaran kelaparan. Dadaku tidak dapat mengenyangkan, untuk kami tidak dapat memberi makanan. Namun demikian kami masih tetap mengharapkan hujan. Dan aku keluar dengan keldai betinaku itu hingga pecah-pecah dan berdarah kaki kerana muatan berat keldai tadi. Seluruh yang bermusafir itu terasa berat, lemah dan kekurusan kerana musim itu, masa itu panas, cuaca panas. Akhirnya sampai di kami di kota Mekah mencari anak-anak sesuai. Setiap dari kami telah diajukan Rasulullah SAW untuk penyusuannya, maka setiap orang pula menolak. Iaitu apabila diceritakan tentang keyatimannya, Nabi lahir yatim. Kerana setiap kami sebagai ibu susu mengharapkan budi baik dari si bapa. Budi baik si bapa itu makna kata ada tambahan rezeki daripada bapa sendiri. Setiap kami menyebut yatim, apa yang akan boleh dilakukan oleh si ibu dan si datuknya, maka setiap kami membencinya kerana keyatimannya. Minum air sekian. Bukan benci yatim tu, benci kepada anak yatim. Dalam surah Nabi nak menyusukan tu disebutkan sebagai mengharapkan ihsan daripada bapa. Jadi bila anak yatim bapa tak ada lah ihsan dari bapa tu. Jadi pakak tak mahu, apa yang akan boleh lakukan. Setiap yang datang bersama denganku telah membawa pulang bayi sesuanya, kecuali aku seorang saja. Bila kami telah bersiap untuk pulang, Halimah cerita bahawa orang mari bersama dengan dia boleh jadi 10 ibu susu contoh. Dan semua tu ada bayi lah, tinggal dia je. Tak ada. Ini maksud kita kata perancangan Allah, aturan Allah nak jadikan Nabi anak susu kepada Halimah. Itu. Kemudian setiap datang ada berkah. Aku pun menyebut kepada suamiku, demi Allah, aku tidak suka untuk pulang bersama dengan temanku yang lain tanpa membawa bersamaku seorang bayi susuan pun. Jadi Halimah bagi tahu suami dia, kata dia tak suka ni, apa nak balik ni tak ada bayi susu. Dah mari jauh dah ni, balik tak bawa balik bayi. Wah, ada lagi seorang bayi lah kan yang kata yatim tadi. Kemudian tidak mengapalah untuk kau berbuat demikian. Semoga Allah juga akan memberikan kita keberkatan kerananya. Katanya, aku pergi ambil si yatim itu. Dia pergi ambillah Nabi. Yang mendesak pun mengambilnya, kerana tidak ada yang lain untuk ku ambil. Dia kata, mana kalau ada yang lain, nak ambil yang lain. Sebab tadi ada yatim tadi. Jadi tak ada tinggal Nabi SAW seorang. Jadi terpaksalah dia ambil. Baik, setelah
Maka dicerita lagi, kerana tidak ada lain untuk aku ambil. Katanya setelah aku dukung ketunggangan Halimah Sa'diyah cerita, setelah dukung dan sebaik saja aku letakkannya ke ribaku. Dukung dan tak riba. Halimah cerita. Terasa dadaku dipenuhi susu. Ini kata kabar keberkatan barakah. Dukung ada riba, tapi berasa penuh susu. Pelik-pelik lah. Ini yang disebutkan sebagai irhas. Perkara pelik yang Allah kurniakan kepada para anbiya sebelum kerasulan. Yang awal kita sebut irhasan, perkara-perkara pelik. Dukung ibu penuh, bukan penuh rasa lah, penuh sungguh lah. Ada rasa betul lah kan? Penuh susu. Baik, maka bila kita maka si yatim pun menghisapnya hingga puas. Kena hisap sampai puas. Hawa cerita anak dia dah puas. Kerana kekeringan, air kurang, susu daripada unta pun tak ada. Jadi bila dia pun tak banyak air, kemudian susu dia tak banyak. Sehingga kan disebutkan anak dia sendiri ni berjaga malam sebab lapar, tertinggal aku susu. Maka ni kata perkara pelik yang mana bagi Nabi susu Nabi sampai Nabi puas. Dan bukan setakat tu, saudaranya mana anak yang tu pun menyusu juga hingga puas dan tertidur. Sebelum ini kami tidak pernah tidur bersamanya. Sebelum ini kena denangi. Baik, kerana tak kenyang lah. Biasalah bayi dah kenyang dia nangis. Dia bukan boleh beritahu, dia nangis je lah. Nangis ni biasa. Bayi nangis 3 lah. Tengok, satu kerana dia lapar, bagi susu, tak sih, tak mau. Tengok cek pemper dia, ada bebok, dia tak sesa. 2, 3 dia tak lekuk, kembung. Tengok bulat pun, bulat satu lah minyak, bagi hilang kembung. Begitulah. Ada pun kata 3 tu, biasanya dia menangis je. Dia nak amalkan kita ni, dia menangis je. Biasanya dia tak boleh cakap lagi. Baik, mana tadi? Sehingga dia tertidur. Sebelum ini kami tidak pernah tidur bersama. Kemudian suamiku pergi ke unta kami. Itu sesaat di Halimah Sa'diyah. Kemudian cerita pula malam suami dia pergi ke unta. Bukan setakat bagi Halimah Sa'diyah. Dia barakah, dia apakah segala yang bersama dengan Halimah Sa'diyah itu sendiri. Dan kami dapati puncang susunya penuh dengan susu. Untuk dia kata tak terkeluar titik pun susu. Ni tubik susu tu keluar susu. Bukan setakat penuh. Puncang kantung susu dia penuh. Beliau memerahnya lalu diminumnya dan daripada yang lain-lain kiranya kami semua kuat dan kenyang. Malam itu kami dapat tidur dengan nyonya. Halimah berkata, suamiku telah berkata bila kami bangun di pagi hari, demi Allah, tahu tak wahai Halimah, sebenarnya tiupan bayi keberkatan mula menghembus nafasnya. Kata Halimah, ku menjawab, demi Allah, sesungguhnya ku mengharapkan demikian. Dan berkata lagi, setelah itu kami pun bergerak keluar dari daerah Mekah. Aku menunggangi kedai betinaku itu. Itu balik kuda pula kedai dia tadi. Di atasnya juga aku membawa Rasulullah SAW. Demi Allah, binatang tungganganku merentasi perjalanan kiranya tidak dapat disaingi oleh kedai-kedai mereka yang lain. Mari tadi bersama satu kali 10 orang. Patah baliknya tu juga lah. Jadi ia kata keberkatan barakah daripada Nabi SAW. Kedai dia jadi semua jadi dia kata kuat. Kedai hal lain dan sebab dia berjalan dah mari. Bila patah balik seluruh lah sikit. Tapi kedai ni bertenaga. Sehingga kan kawan-kawan dia ni heran tengok. Pelik. Tidak dapat disaingi oleh kedai mereka yang lain. Hingga teman-temanku yang lain tertanya-tanya dan berkata, wahai puteri Abu Zuhair, apa kamu ini? Perlahanlah sedikit. Tidakkah tunggal kamu itu yang naik ke sini dulu? Lepas heran. Patut kedai dia macam kedai dia juga jalan tak? Ya ada jalan mari tu, patah balik. Slow lah kan. Tapi laju. Kerana diberi tenaga oleh Allah. Baik.
Jawabku kepada mereka, bahkan demi Allah yang itulah, betul lah, kedailah aku naik dulu. Jadi mereka, demi Allah, ianya ada keistimewaan. Pelik. Kata Halimah, setelah itu kami semua pun sampailah ke kampung kami, iaitu di persada Bani Sa'ad. Aku tidak pernah melihat sebuah bumi yang paling kontang dari bumi Bani Sa'ad. Namun setelah kami pulang dari mengambil bayi sesuatu kami itu, nampaknya kambing-kambing kami sara perut kekenyangan. Bukan cakap waktu ya, bukan cakap kambing dia, kambing pula. Bukan cakap unta tadi penuh susu, bukan cakap keldai pak dia tunggang balik. Sampai lapar aku. Kambing dia ni pun kekenyangan. Sebelum ni kering. Dia kata keperkataan. Yang disebut ilhas kan, ilhas daripada Nabi SAW. Baik, uncang susu terik penuh susu. Kami mengoraknya dan meminumnya, sedang tenaga orang tetap tidak menghasilkan setitik susu pun. Ini kata perbezaan tadi. Hak kawan dia lain, rakan-rakan dia lain, macam tu ya. Cuma hak dia, hak dia ya, ada yang kata kelebihan tadi. Baik, sedangkan tenaga kami kenyangan uncanya sara dengan susu. Beginilah seterusnya kami terus menerima limpahan kurnia dari Allah hingga berlalu 2 tahun umur baginda, di mana baginda pun tinggal susu. 2 tahun kan, Profesor Lufi Amin, sehingga bercerai susu 2 tahun. Mana sama lah, masyarakat Arab 2 tahun dia nak putus susu lah. Maka nak susu sampai 5 tahun, 7 tahun, terus 2 tahun lah. 2 tahun itu standard. Standard mana kita sebut nak membutuhkan susu. Dan masa itu juga sesuai untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk ni lah proses tu. Kalau waktu sebelum lepas 2 tahun bagi hang berdua. Itu kita sebut family planning. Rancangan keluarga. Baik. Kemudian mana dah? Setelah baginda membesar tidak seperti kanak-kanak lain. Sebelum sampai usia 2 tahun baginda telah menjadi besar sekar, kata Halimah. Mana pada fizikal Nabi itu tidak seperti kanak lain. Kanak lain 2 tahun macam tu, dia besar, nampak macam lebih besar lagi. Setelah beberapa masa kami bawa baginda pulang ke pangkuan ibunya. Walau macam mana pun kami tetap prihatin agar baginda terus tinggal bersama kami, kerana kami dapat menikmati keberkatannya. Untuk itu kami pun membukakan harapan ini kepada ibunya. Dan aku berkata kepadanya, kalaulah puan benarkan anakku ini terus tinggal bersamaku hingga meningkat tampan, pun ada baiknya. Halimah Sa'diyah mana selesai 2 tahun ni kerana susu, kan ada putus susu 2 tahun. Bila habis putus susu tu dia kena atar balik lah pada family keluarga dia. Jadi kerana dia apa kita sebut melihat dan waktu keberkatan yang hadir bersama hadirnya Nabi SAW, maka dia puasa nak lagi, ya, nak balik lagi ya, Nabi SAW. Maka dia minta. Baik, kerana aku takut wabak-wabak di Mekah akan menyeranginya. Ini dia punya ayat dia lah. Katanya lagi, masih lagi kami merayu hingga ibunya pun membenarkannya pulang bersama kami. Maka ibu Nabi SAW, Aminah, membenarkan. Balik semula. Demikianlah halnya Rasulullah SAW kembali tinggal ke perempuan Bani Sa'ad, hinggalah bila baginda menikah 4 atau 5 tahun. Tambah lagi 2-3 tahun lah, di mana berlakunya peristiwa pembedahan dada baginda. Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah didatangi Jibril alaihi salam ketika baginda sedang bermain-main dengan kanak-kanak lain. Jibril memegang baginda dan merebahkannya, lalu dibelah dadanya dan dibawa keluar hati dan dikeluarkan segumpal darah dari dalamnya. Hatilah dengan berkata, inilah bahagian tempat syaitan bersarang. Setelah itu dicucikan hati baginda dalam sebuah talah emas dengan air Zam-Zam. Setelah itu disembuhkan semula badannya dan dibawa semula Rasulullah SAW ke tempat anak-anak tadi. Maksud disembuhkan tu
belah dada tu kan itu balik lah. Macam kita sebut lagi belah, kemudian apa? Pokoknya jahit balik, jahit balik. Tapi ni Allahumma salli ala Muhammad, bukan belah macam operate macam di hospital tu lah. Operate hospital ada lah dia punya, kita sebut apa, paru tanda tu kan, apakah jahit, ni dah baik. Kemudian manakala anak-anak lain berlari yang pergi menemui ibunya, Halimah menceritakan dengan kata mereka, Muhammad telah dibunuh. Apabila mereka menemui semula, tiba-tiba baginda kepucatan. Ini peristiwa Nabi SAW dibelah dada, dibersihkan Sayyidina Muhammad hati, qalb. Kemudian Halimah Sa'diyah ni berasa khawatir, takut. Betul, dipulangkan kembali ke pangkuan ibunya yang penyayang. Halimah Sa'diyah terasa takut dengan peristiwa tersebut. Halimah takut, kerana bila seseorang itu berada di bawah jagaan dia kena bertanggungjawab gitu. Baik. Kemudian Halimah Sa'diyah memulangkan Rasulullah SAW ke pangkuan ibunya. Baginda tinggal bersama ibunya hingga menikah usia 6 tahun. Aminah teringat untuk ke Yasrib untuk menziarahi kubur suaminya, bapa Nabi, ayah Nabi Abdullah, sebagai mengenal dan mengingati kematian itu. Untuk itu beliau keluar dari Makkah merentas 500 km menuju ke destinasi bersama-sama anak lakinya yang keyatiman itu, diiringi khadamnya Ummu Aiman dan ayah mertuanya Abdul Muttalib. Di sana beliau tinggal untuk selama sebulan. Setelah itu beliau berpatah balik. Semasa perjalanannya dari sana, beliau telah diserang penyakit dan semakin berat. Sejak di awal perjalanan lagi, berakhir dengan hembusan nafas terakhir di tempat yang bernama Al-Abwa, yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Jadi pada umur Nabi 6 tahun, ibunda Nabi SAW wafat. Jadi umur 6 tahun Nabi dah tak ada ibu dan ayah sebagai tempat gantunglah, tempat kasih sayang. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kita nak sebut bagaimana kalau kita biasa ni dengan mak ayah lah kan, mak ayah itu sebagai tempat ni. Tetapi Nabi SAW dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka kalau kita sebut meninggal mak ayah ni yatim piatu, yatim piatu, ya Arab yatim dia, al-yatama yatim ni meninggal ayah sebelum balik kan. Kalau meninggal mak tak lagi, sebab bapa tu menanggung. Okay. Jadi kita tak apalah istilah yatim piatu, mak ayah meninggal. Jadi Nabi SAW yatim piatu usia 6 tahun. Maka diambil alih oleh tuan Nabi. Jadi sampai situlah diambil alih tuan Nabi ni, kita sambung insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Baik, jadi dalam peristiwa yang kita bicarakan tadi diperlihatkan akan irhas atau disebutkan sebagai keberkatan yang hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku kepada para anbiya mursalin. Irhas itu berlaku pada para anbiya wal mursalin. Dan keberkatan itu juga berlaku kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita sebut tabaruk, mengambil keberkatan, mengambil keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga daripada para auliyaullah shalihin. Pun ada juga keberkatan, keberkatan lah, yang kita kata keberkatan ni suatu perkara yang Allah beri kelebihan, dan yang disebut sebagai satu sama ada khariqul adat, yang mencari adat yang kita bicarakan tadi. Peristiwa tu mencari adat. Kalau mari kita cerita
kan. Bila berlaku itu kita biar betul kan. Mau betul pun sedar kan. Malu tanya macam pasal pelik. Dan perkara pelik ni boleh berlaku kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa pun dengan izin Allah. Cuma istilah-istilah pula kepada Nabi, kepada para anbiya wal mursalin wa irhas sebelum kerasulan dan selepas kerasulan disebut mukjizat. Itu pelik belakang. Yang kedua, yang ketiga kepada para awliya Allah salihin, Allahumma salli ala Muhammad, karamah, ya, kemuliaan. Yang keempat kepada orang awam biasa yang disebut sebagai ma'munah, tolongan. Cuma mari beza dua ni, mana beza ma'munah dengan karamah. Karamah itu benarlah pada awliya Allah salihin, satu para wali Allah, orang yang soleh. Beza dia lagi, ma'munah ni kerana Allah berkehendak nak beri pertolongan kepada dia sekali itulah. Karamah boleh berulang-ulang, seperti mana mukjizat kepada para anbiya wal mursalin boleh berulang kan. Kalau ma'munah dia tak berulang, ya. Kalau pelik berlaku apa kita nak beri contoh mudah selalu, jatuh tempat tinggi lah kan. Jatuh tempat tinggi tak ada apa, jatuh tingkat 3. Bukan kata terjun ni terjatuh ke mana ya. Kelinci mau jatuh, kemudian jatuh ni tinggi pula, sama ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau api tinggi ni tak ada apa, tak ada patah apa, cedera tak ada, luka pun tak ada. Hebat tu, naik pula tiga-tiga terkejung lah tu. Dah. Kalau tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sungguh. Itu ma'munah. Baik. Biasa ma'munah ni disebutkan perkara pelik yang berlaku pada awam biasa. Mana kita tengok, kalau keadaan gini memang kita kata tidak jatuh tinggi. Biasa gini adatnya inna lillahi wa inna ilaihi, tapi itu ma'munah lah. Itu hak kemalangan. Kereta ni rapat, boleh jadi kereta. Lepas tu keluar balik, komando dia sudah mana Islam. Itu kerana Allah berkehendak, tak ada apa, tak kena mudah lagi. Itu baik. Jadi itu pada perkara qaribul adat, yang mencari adat, ya, kisah yang kita bicarakan tadi, ya, khususnya dalam perkara irhas yang dikurniakan kepada Nabi SAW, yang dirasai sendiri oleh Halimatus Sa'diyah. Sepanjang Nabi berada dengannya, dilimpahi keberkatan. Awak semua pakai tak mau ambil, semua pakai wanita-wanita Bani Sa'ad ni semua masih ada anak yatim. Tak apalah, kita cari ada ya. Tapi sebab tadi Allah Subhanahu wa taala telah merencanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah mata ada bayi lain nak ambil, terpaksa ambil juga, dalam keterpaksaan lah. Tapi dengan mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada keberkatan yang hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, demikian peristiwa yang kita baca pada malam ini berkaitan dengan irhas ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak bayi. Ini sejak bayi. Ya, sejak mula disusui. Ya, kalau kita bicara dulu sejak berada dalam kandungan ibu lagi lah. Ibu dan Nabi mimpi ya. Itu antara perkara-perkara pelik irhas. Jadi ini masa bayi. Baik. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, demikian dengan kepahaman kita akan peristiwa ini menambahkan cinta sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Serta kita berusaha untuk
mengikut sunnah Nabi. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, so itu kita ikut setakat yang boleh kita ikut. Mudah-mudahan ia merupakan satu jalan untuk kita, jalan kita cinta kepada Nabi SAW. InsyaAllah, amin, Allahumma amin. Segala itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. وأن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله